Selamat datang di Mok Teh Channel. Masak tu senang. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mok Teh, okey. Di Mok Teh Channel. Channel kesayangan anda. Okey, tak gitu? Okey, alhamdulillah. Okey. Di resipi kali ni Mok Teh nak kongsi dengan anda resipi iaitu kari pap berbentuk cengkerang ataupun bentuk donat. Bentuknya membuatkan ianya jadi unik dan ada sedikit kelainan lah. Tak kisahlah nak masuk inti kentang ke inti sardin ke, yang penting memang bentuk dia tu nampak lain sikit dan menarik, sesuai sangat dimakan untuk sarapan pagi ataupun minum petang. Nampak Mok Teh buka tu memang rangup dan memang sedap. Okey, jom jangan buang masa lagi, kita tengok macam mana Mok Teh sediakan kari pap bentuk cengkerang ni. Okey, jom. Baik, sebelum tu kita sediakan untuk bahan intinya dulu, okey? Inti kentang. Okey, jom sama-sama kita semak. 5 biji kentang, 1 biji bawang besar dan 1 biji bawang Holland, segenggam ikan bilis, 1 paket serbuk kari bersaiz kecil, sedikit garam, sedikit perasa dan 1 senduk gula. Okey, baik, itulah di antara bahan yang Mok Teh gunakan. Okey, baik, mula-mula Mok Teh akan kupas kulit kentang ni dulu. Okey, 5 biji kentang yang Mok Teh gunakan dan Mok Teh akan kupas kulitnya lah. Okey, terlebih dahulu. Okey, lepas tu Mok Teh akan bersihkan sehingga bersih. Okey, ini dah dibersihkan, Mok Teh akan potong. Okey, potong, mula-mula potong dulu. Lepas tu potong dadu lah, mengikut saiz yang kita inginkan lah. Setelah dipotong dadu tu, okey, Mok Teh akan rebus. Okey, rebus, kasih kentang tu empuk terlebih dahulu. Dan ikan bilis, okey, Mok Teh akan tumbuk, bersihkan. Mok Teh akan tumbuk sehingga halus lah. Okey, okey, baik. Ketepikan kentang yang dah direbus tadi. Okey, masukkan sedikit minyak dan kita tumis. Okey, bawang Holland dan bawang besar tadi. Okey, kalau macam tak ada bawang Holland kan, boleh je guna bawang besar, tak ada masalah. Masukkan 1 paket kecil serbuk kari ikan babas yang Mok Teh guna. Sebenarnya serbuk kari ni sedap sebenarnya. Okey, kacau-kacau sebati biar serbuk kari tu biarkan dia garing seketika. Lepas tu kita boleh masuk kentang lah last sekali. Okey, kentang yang telah direbus, yang dah empuk lah. Okay, jadi kita buat macam ni, jadi kita tak adalah macam menunggu lama sangat sebab kentang tu kita dah rebus terlebih dahulu tadi. Okey, lepas tu kacau sebati sehingga tercampur aroma kari tu. Okey, tercampur semualah. Okey, bahan-bahan yang kita tumis tadi, sedikit garam, sedikit perasa, okey, dan juga 1 senduk gula. Okey, gula pasir. Okey, lebihkan gula sikit biar dia rasa manis-manis macam tu. Okey, sebenarnya sesuai selera lah. Kalau anda nak kurangkan gula, kurangkanlah. Okey, tapi bagi Mok Teh letak 1 senduk gula tu dah sesuai dengan 5 biji kentang yang Mok Teh buat tadi. Baik, dah masak, sejukkan, boleh digunakan untuk kari pap. Okey, jom kita buat kulit kari pap pula ya. Sediakan 3 cawan tepung gandum, setengah cawan minyak masak, 1 cawan air panas suam dan sedikit garam. Baik, itulah bahan-bahan ringkas, bukan ketiga bahan yang Mok Teh gunakan. Cuma 3 bahan saja membuatkan kulit kari pap memang rangup dan memang sedap. Okey, jom. Okey, mula-mula Mok Teh akan masukkan 3 cawan tepung gandum dan Mok Teh akan ayakkan tepung tu terlebih dahulu supaya
tak ada terdapat ketulan ataupun sampah lah yang terdapat. Kadang-kadang ada terdapat dalam tepung tu tersendirilah. Okey, kadang-kadang ada tepung yang bersih, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita akan jumpa tepung yang ada sampah dan sebagainya. Okey, lepas tu Mak Teh akan masukkan setengah cawan minyak masak. Okey, guna minyak masak je, tak perlu margarin apa semualah. Okey. Ini sebenarnya cara yang Mak Teh buat ni sebenarnya orang dulu-dulu punya cara. Tak ada tapu campur margarin punya. Itulah. Tapi memang rangup hingga ke petang. Sedap sebenarnya. Boleh campur juga dengan sedikit garam. Okey, lepas tu Mak Teh akan gaul sebati dulu. Pastikan minyak dan tepung tu digaul sebati sehingga memang apabila kita dah tersentuh tu dia macam proy macam gitu. Sampai macam tu. Nampak tak lebih kurang macam tu? Okey, nampak tak dia dah sebati semua tu. Mak Teh akan campurkan satu cawan air panas suam. Okey. Air suam kalau boleh panaskan sikit. Tu Mak Teh cakap air panas suam. Itu salah satu tip untuk merangupkan kita punya kari pap. Okey, ada setengah orang taruh air sejuk kan. Okey, tapi Mak Teh menggunakan air panas suam. Okey. Okey. Uli-uli sehingga sebati dan terbentuk dough lah. Okey, jika anda dough anda tu macam dia macam kekurangan air, jangan campur air, cuma basuhkan tangan. Okey. Lepas tu uli-uli pada tepung tu, adunan tu. Itu salah satu tip untuk apa? Kalau tepung tu kekurangan air lah, rasa macam kekurangan air. Nampak? Cuma Mak Teh basuhkan tangan saja. Air yang melekat pada tangan tu Mak Teh akan uli pada gandum tu, tepung tu. Nampak? Maka terbentuk dah dough. Okey, nampak? Dah cantik dah. Ni doughnya dah cantik, boleh kita buat kari pap. Okey, tips juga untuk kari pap kita rangup, kita kena biarkan adunan ni selama setengah jam, paling sikit lah. Dan lama, kalau nak lama mungkin 1 jam ataupun 2 jam. Sebenarnya kalau kita biarkan selama lebih kurang setengah jam atau 1 jam membuatkan adunan kulit kari pap itulah yang merangupkan sebenarnya. Salah satu tips dulu-dulu punya. Okey. Banyak tips dalam ni Mak Teh bagi untuk anda. Okey, lepas tu Mak Teh akan bulat-bulatkan kecil-kecil lah. Sebab Mak Teh tak guna acuan. Ini sebenarnya style orang dulu-dulu Mak Teh buat ni. Mak Teh tunjuk dengan anda style orang dulu-dulu punya. Okey, bulat-bulatkan. Tak perlu cetakkan bulat tu sebenarnya. Cuma ambil sedikit, bulat-bulatkan. Macam Mak Teh buat dalam video tu lah. Hanya menggunakan tangan. Okey, terbentuk sama besar je kan. Okey, lepas tu ambil penggilik tu. Okey, gilikkan, bentukkan dia. Okey. Nampak? Okey. Nampak bentukkan macam tu lah. Okey, dia memang tak sebulat apa yang kita tekap dengan acuan tu kan. Tapi dia menghasilkan kari pap yang cantik nanti apabila kita dah dipintal di tepi tu. Alright. Okey, Mak Teh akan masukkan inti kentang yang Mak Teh buat tadi. Okey, masukkan sedikit inti kentang kat tengah tu. Okey. Okey, tekan ke atas tu, tekan bahagian tepi, kemudian tarik antara hujung dengan hujung. Cantumkan. Okey. Lepas tu tekan bahagian kita cantumkan tu. Okey. Rapikan bahagian tepi. Okey, baik. Bekas kita cantumkan tepi tadi, tekan dan pintal. Okey, tekan, pintal, tekan, pintal. Okey, macam dalam video yang Mak Teh tunjuk tu. Nampak dah jadi. Cantik bukan? Unik kan bentuknya? Bentuk cengkerang. Lebih kurang macam itulah kita nampak. Okey. Sebenarnya kreativiti tu yang membuat kuih kari pap ni nampak macam unik sikit lah kan. Biasa kita lipat dan pintal tepi tu kan. Okey, ni kali ni Mak Teh tunjuk okey, bentuk cengkerang. Kari pap bentuk cengkerang lah, lebih kurang macam tu kan, sebab dia bulat. Okey, proses ulangan. Okey, macam biasa. Apabila dah cantumkan, okey, tekan bahagian tepi tu. Okey, antara hujung ke hujung tu, okey, tekan. Okey, lepas tu pintal lah macam biasa yang macam Mak Teh tunjuk di awal-awal tadi. Okey. Ini proses ulangan lah, supaya anda betul-betul faham apabila anda tengok video Mak Teh sediakan ni, insyaAllah. Okey, dah sama-sama dapat kita belajar. Okey, biasa kita buat bentuk kari pap saiz biasa. Okey, bentuk biasa. Dan ni mungkin ada kelainan dan memberi sedikit idea kepada anda. Mana tahu kan time pagi raya nanti nak buat kelainan kan, nak buat
karipat bentuk cengkerang lah macam Mokti buat ni. Contohlah kan. Okey, sama-sama kita kongsi idea. Okey. Macam biasa, lepirkan adunan karipat tu. Okey, cantumkan macam biasa yang kita buat karipat lah. Okey, ambil bahagian bawah tu, cantumkan. Ini tujuan supaya intinya tidak terkeluar lah, biar kemas. Okey, ambil bahagian hujung dan kiri dan kanan, cantumkan. Okey, baik. Nampak? Lepas tu rapikan lah supaya intinya tidak terkeluar. Okey, ambil bahagian yang kita cantumkan tadi. Okey, pintal lah. Okey, tekan, tekan lipat lah. Okey, macam dalam video tu. Okey, Mokti harap anda faham lah. Okey, Mokti yakin mungkin anda kalau yang anda buat mesti lagi cantik daripada Mokti yang mengajar ni kan, betul tak? Itulah. Okey, lepas tu lubangkan lah biar dia nampak cantik. Bentuknya cantik bukan? Macam cengkerang lah, lebih kurang macam tu kan? Lebih kurang kerang gitu. Okey, baik. Masukkan inti macam biasa. Okey, ini proses ulangan yang terakhir lah Mokti tunjuk. Okey, takkan nak tunjuk semua kan? Nanti panjang pula video Mokti buat ni kan. Okey, macam biasa masukkan inti, tekan bahagian tepi tu supaya intinya tak terkeluar. Ambil bahagian kiri dan kanan, cantumkan dia. Okey, cantumkan macam dalam video yang Mokti buat tu. Rapikan kat tepi tu supaya inti dia tidak terkeluar. Okey, bahagian cantumkan tadi, tekan. Okey, pintal lah. Okey, tekan lipat lah macam dalam video tu. Okey, tak susah pun sebenarnya, senang sangat. Tapi hasilnya memang memuaskan lah, memang cantik dan nampak unik sangat, seperti cengkerang kan. Berbeza kan dengan karipat yang kita buat bentuk yang biasa kan. Ni dia ada kelainan sikit lah. Ini sebenarnya untuk dapatkan bentuk karipat yang lain daripada yang lain sikit lah, iaitu bentuk seperti cengkerang, seperti donat gitulah. Lebih kurang macam tu lah. Donat ke cengkerang ke tak kisahlah, yang penting bentuk dia tu ada kelainan sikit. Okey, lepas tu macam biasa dah habis, kita dah pintal semua. Okey, panaskan sedikit minyak. Okey, boleh masukkan dalam minyak tu pun biarkan minyak yang apinya slow ya. Okey, jangan terlalu kuat lah. Ini salah satu tip untuk merangupkan karipat. Yang sebelum ni Mokti dah ada share lah macam mana kita nak buat karipat kita tu rangup dan badan karipat tu tidak berbiji-biji, iaitu goreng menggunakan api yang sangat perlahan. Baru karipat kita rangup dan cantik lah. Itu salah satu tip juga. Okey, buat karipat ni sebenarnya nak kena ada kesabaran, baru karipat kita tu rangup dan cantik. Kalau macam karipat kita berbiji-biji itu sebenarnya api yang kuat. Kita guna api yang kuat. Cuba guna api yang slow, memang karipat kita cantik dan rangup, insya-Allah. Okey, lepas tu balik-balikkanlah macam biasa. Okey, lepas tu dah nampak dia kekuningan tu, boleh angkatlah dan toskan. Nampak. Okey, nampaknya karipat kita dah garing cantik, kekuningan kan, nampak cantik kan. Tak ada berbiji-biji, badan dia pun licin, memang cantik dan rangup lah. Okey, Mokti nak test kerangupan dia. Kejap lagi Mokti akan buka, anda boleh tengok sendirilah. Okey, boleh alas dengan tisu untuk meresap minyak tu kan. Lepas tu dah sejuk, bolehlah dihidangkan bersama secawan kopi ke, minum petang ke, sarapan pagi, sesuai sangat-sangat lah. Okey, untuk jamu tetamu yang datang pun boleh juga buat. Memang sedap. Baunya pun dengan aroma dia pun nampak. Maka terhasil lah badan dia yang cantik kan. Badan karipat ni nampak, Mokti tekan tu, nampak tak kerangupan dia tu. Memang rangup sebenarnya. Anda boleh cuba, memang sedap. Tak kisahlah nak buat inti kentang ke, inti sardin ke, tapi yang ni Mokti guna inti kentang sebab inti kentang tu masih ada lagi dalam peti ais, jadi Mokti gunalah. Okey, daripada membazir kan, masih ada, kita guna yang ada. Okey, nak buat yang sardin terpulang. Inilah hasilnya yang Mokti dah buat karipat berbentuk cengkerang ataupun donat ni. Nampak tak? Memang sedap. Okey, selamat mencuba kepada anda yang kat luar sana nak belajar bentuk karipat yang lain daripada yang lain ni. Okey, Mokti harap perkongsian Mokti ni bermanfaat untuk anda semua. Mana tahu ada yang nak mencuba, silakan. Dan Mokti ucapkan jutaan terima kasih yang selalu support Mokti, dan anda boleh share video Mokti ni. Okey,
kat luar sana sebanyak mungkin, biar ramai yang dapat manfaat dari video yang Mukti sediakan ni, insya-Allah. Okey, sampai di sini dulu. Insya-Allah kita akan berjumpa di lain siaran bersama Mukti, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.